Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa anda, doa saya sentiasa anda sihat walafiat dan berbahagia. Saudara Adinda Delima Puteri, saudara Tengku, itu juga saudara Syah Ibrahim, saudara Kena Godam, saudara Zamari LC, terima kasih saban malam menemani saya. Saudara Hafiz Zaka, Dekna, saudara, begitu juga saudara Mustafa Ilyas, saudara Fazil Yub, saudara Puan Tija, saudara Hafiz Zako katanya, Tuah 6969, saudara Nazak K, saudara Mahasan Harun, saudara Thomas Tan. How are you, Thomas? Saya harap anda sihat. Abu Nems, Eddie Eng, apa khabar Eddie? Apa cerita hari ni? InsyaAllah sebentar lagi ya. Saudara Raja Kamal Raja Bazian dari Sungai Petani, apa khabar orang Sungai Petani? Saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din, salam dari Kemayan katanya. Itu juga saudara Rahman, saudara Putra, Madam K, saudara Ben, Imah, saudara Nafisa Ramli, Marabiah Abdullah, selamat malam. Begitu juga Robiah Osman, Ruby, apa khabar? Abu Nem, salam perjuangan. Umi Kalsum, Ejam Sam daripada Perang Besar katanya cuaca cantik, insyaAllah. Hasna Jaafar ya Ejam, Faris Atan, saudara Syah Ahmad, Warung Kurap-Kurap, Syali Ahmad, saudara Urubidin, apa khabar Abi? Begitu juga Puan Rosni Kerungut dari Sarawak, Ujang Man, Puan Nur Maria, saudara Johasri, saudara Ikram Colin, saudara Syam Haji Nawawi, saudara Puan Syarifah Hapipah. Begitu juga Roy Pa di Terengganu, saudara Rashid Mustafa, Yana Hams, Fazilah Awang, Zainuddin Ismail, Mutalib Meknun, saudara Abdul Rahman Abdullah daripada Johor Bahru. Macam mana Johor? Rasanya belum lagi usai tak? Saudara Abdul Aziz Abdul Rahman, saudara Bahri Osman, saudara Muhammad Johari, saudara Rahman Rahman, saudara Zack Ramli, saudara Muhammad Zahri Mat Must katanya. Saudara Danwa, di Anwar Bakar, di Datuk Anwar Bakar mungkin. Saudara Marzuki, saudara Zakzo, saudara Abdul Rahman Baba, salam satu Malaysia. Saudara Abdul Malik, terima kasih. Saudara Jamaluddin Rahni, saudara Ahmad Fariza, saudara Linovo, Abdul Khalid Abdul Rahman, saudara Mahazir Hashim, dah dinner, insyaAllah. Saya dinner malam ni makan bihun aja ya. Puan Robiah Osman, Puan Halimah Hashim, salam cerita damai. Atuk-atuk degil katanya. Nur Jumayah Abdul Razak, salam Madani, saudara Azrul Jalil, saudara Bulan Terang, saudara begitu juga Ekwan, saudara Is, M Nurah, Johasri, Ikram Colin dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Laju sangat, nak santun satu persatu pun mencungap babe, dah tua ni. Baik, saya buka bicara malam ini, tentulah saya harus melaporkan apa yang berada di hadapan saya. Laporan yang saya terima hari ini, saudara, adalah hari Jumaat, hari penuh kemuliaan. Kita telah pun melakukan solat Jumaat siang tadi, saudara. Alhamdulillah, dengar khatib membaca khutbahnya begitu baik, begitu murni. Saya mendengar satu persatu bual bicara khatib di masjid saya di Kota Damansara hari ini, saudara. Anak muda, saya lihat anak muda sekarang memang ramai sudah menjadi khatib dan boleh mampu untuk membaca khutbah Jumaat, saudara. Baik, saudara, hari ini adalah merupakan tanggal 10 Mac dan hari yang ke-1087 COVID-19 melanda negara kita, saudara. Laporan daripada sahabat saya, saudara Jamil Idris, bersama dengan saudara Rio, saya melihat ada peningkatan yang agak ketara. Kerana kemarin 235, dia melonjak daripada 226. Tapi semalam rupanya 279, terus meningkat. Ini yang mengusarkan saya. Tapi bagaimanapun, alhamdulillah tiada kematian dilaporkan. Dan jumlah kumulatif sudah pun mencapai angka 5,044,718. Angka yang berjaya disembuhkan adalah 4,998,455. Kita mengharapkan agar Dr. Zaliha Mustafa dapat melakukan sesuatu dari Kementerian Kesihatan untuk mengekang dan kalau boleh nak memutuskan jaringan COVID-19 ini, saudara.
Dari laporan Saudara Jamil tadi, saya nampak 9 negeri meningkat, saudara. Susut cuma 4 negeri. Sementara di Johor kekal pada 17 jangkitan dan Sabah juga 2 jangkitan saja. Perlis, Alhamdulillah, sifar mengekalkan tempohnya. Sementara Selangor meningkat pada 63 jangkitan. Artinya masih lagi bertahan. Tiada angka melebihi 100. Alhamdulillah, saudara. Tapi kita harus berusaha untuk memutuskan jaringan ini sesegera mungkin, saudara. Saya khawatir, saya bimbang sebab saya katakan kalau musim hujan dan banjir, mesti COVID-19 ni mudah untuk merebak, saudara. Berhati-hatilah, saudara. Baik, saudara, dah 2 malam tak ada COVID, tak ada apa-apa e-commerce. Malam ini saya menyantuni semula teman-teman untuk mereka yang berniaga. Sebab tu saya katakan kalau anda mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241 supaya membolehkan saya untuk mewawarkan produk anda. Al-Azhar dia berniaga setangi, ruman al-bakur dan minyak wangi daripada tanah Arab berasaskan kepada pati kayu gaharu. Kalau anda tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017 711 4300. Siti Farehah juga, dia menghasilkan dendeng manis Siti Farehah. Di samping itu jangan lupa produk barunya, iaitu simpulan kasih Cik Siti. Sedap, saudara. Bagaimana ada simpulannya, saudara. Intinya inti serunding ikan. Memang sedap, saudara. Murah, bukan mahal mana pun. Bagi teman-teman yang tinggal di sekitar Lembah Kelang, boleh hubungi Syauqi untuk mendapatkan buah-buahan untuk terus dihantar ke rumah anda. Hubungi Syauqi di talian 012 357 5703. Siti Farehah boleh anda hubungi 017 711 4300. Saya terlupa menyebut nombor telefon tadi, saya. Jangan lupa simpulan kasih Cik Siti. Saya lain memanglah penutupnya makanan kegemaran saya. Ni dia, saya. Popiah Sirih Lady Maria. Sedap, saya. Saya makan sebelum saya pergi pencerahan. Ini popiah Sirih Lady Maria. Dia punya bekas bercantik. Harga pun murah, saya. Saya tengok dia bekas ni macam tak padan dengan harga. Bolehlah saya hubungi Saudara Nizam di talian 019 435 1203. Jangan lupa popiah Sirih Lady Maria, pedas, rangup dan manis. Baik, saudara. Terima kasih kerana mengizinkan untuk mewawarkan produk teman-teman kita. Dan kita masuk segmen naluri kehidupan. Sekali lagi saya harus mengingatkan, saya bukanlah da'i berdaftar, bukanlah ustaz bertauliah. Apa yang saya lakukan bila teman-teman menghantar kiriman, saya baca sesuai untuk saya berkongsi dengan anda. Bukan niat untuk menjadi seorang pendakwah, saudara, ya. Kena jelas ini, saudara. Jangan kata saya ni berdakwah menggunakan media sosial. Tidak, saya membaca kiriman teman-teman yang saya rasakan sesuai untuk bacaan kita bersama. Kerana ini hari ini kita bercakap persoalan tentang hati. Bagaimana hati yang bermasalah, saudara. Kerana hati yang bercahaya mustahil ia mengeluarkan perkataan-perkataan yang kesat dan tidak elok. Ini jaminan Allah SWT. Selama mana mulut kita mengeluarkan perkataan kesat, mengeluarkan perkataan yang sering melukakan hati orang, ataupun mengeluarkan perkataan dusta, maupun selama mana mulut kita sering mengeluarkan perkataan umpat, keji, ataupun kita sebarkan aib orang, ketahuilah, kalau itu yang berlaku, hati kita ada masalah, saudara. Ada sudut yang bermasalah dalam hati kita. Jadi kalau ada sudut di hati kita yang sangat kotor, perlulah ia dibersihkan akan kekotoran itu. Carilah dan baikilah sama kita, saudara. Kerana hati yang sehat, ia bersinar. Jiwa yang lapang, hati yang mustahil untuk keluarkan perkataan-perkataan yang kesat dan tidak elok datang daripada hati yang sehat. Untuk itu renung-renungkanlah, saudara. Baik, saudara, kita santuni juga mutara kata daripada sahabat saya Tan Sri Osusukam. Katanya, setiap orang yang kurang akhlaknya berarti dialah orang yang kurang agamanya. Kerana kesempurnaan agama itu adalah dengan kesempurnaan akhlaknya. Itu kata-kata mutiara
kiriman saya, sahabat saya, Tan Sri Osu Sukam. Terima kasih Tan Sri. Untuk kita saling ingat mengingati. Saudara, jangan lupa, saya tetap mengingatkan pimpinan negara, jangan berbelanja wang negara tanpa had. Walaupun bajet telah diluluskan dan mungkin minggu depan atau minggu itu lagi akan dibawa ke Dewan Senat untuk diluluskan, saudara. Hari ini adalah hari yang ke-92, saudara. Wujudnya kerajaan perpaduan yang mahu menangani derita rakyat. Tinggal 8 hari lagi countdown kita, saudara. Kita tengok, sama-sama kita tunggu, saudara. Saya tak henti menilai hari demi hari apa yang telah dilakukan, apa yang sepatutnya dilakukan, apa yang membuatkan rakyat amarah, ataupun apakah derita rakyat telah disantuni oleh kerajaan perpaduan yang diasaskan ataupun diwujudkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan UMNO, presidennya Datuk Seri Zahid Hamidi, serta Datuk Seri Fazlah Yusof dari Sarawak, saudara. Samping itu, saya ingin mengingatkan anda, tinggal 15 hari je lagi, saudara, kita menanti lambaian Ramadan. Artinya tunggu 2 minggu je lagi, saudara. Tak lama kita akan memasuki lambaian Ramadan yang begitu mulia. Jadi saya haraplah, berdoalah kita, saudara, agar Allah SWT memanjangkan usia kita, temukan jodoh kita dengan bulan Ramadan penuh kemuliaan. Bagaimanapun, saudara, sebelum saya memberi pencerahan lagi, kita santun dulu pantun Pak Nazir. Apa kata Pak Nazir? Kata Pak Nazir, gadis jelita Puteri Kak Ani santun menyapa sambil berbincang. Apa kita rasakan kini? Renungkanlah siapa yang merancang. Ini Pak Nazir timbulkan persoalan. Apa yang kita rasakan hari ini? Bagaimana kerajaan hari ini dan sebagainya. Dan dia kata, renungkanlah siapa yang merancangnya. Saudara, beliau menambah, percik Tok Yu. Tok Yu ni kicap, saudara. Orang Kedah, orang Kelantan, mungkin Kelantan, orang belah utara dia panggil Tok Yu. Orang Penang bercakap begitu, saudara. Tok Yu ni kicap. Percik Tok Yu ikan sebelah, bakar bara, udang kara. Malangnya Melayu berpecah belah, terus sengsara, bertambah lara. Kesannya, saudara, bila kita berpecah belah, akhirnya bangsa kita akan terus bertambah lara dan hidup dalam kesengsaraan. Sebab itu Pak Nazir mengajak kita agar warga semua elakkan perpecahan sesama kita, saudara. Saya dalam keadaan begini, saya mesti mengingatkan anda, malam ini ada juga perkara-perkara yang saya lontarkan yang mungkin akan diculip oleh teman-teman kita untuk disunting dan dimasukkan dalam sebarang pelbagai channel. Jadi, saudara, mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam pelbagai channel, saya harus mengingatkan, semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali kerana saya tak mampu untuk menyunting ataupun menilai. Malahan kalau ada tulisan-tulisan juga, saya juga tidak mampu untuk melihat ataupun memantaunya, saudara. Ingat, saudara, ini pencerahan politik dan matlamat saya tidak lain hanya sekadar memberi informasi apa yang berlaku pada negara kita, khususnya dalam segmen politik, saudara. Dan bila saya memberi komen, kita mesti berpegang pada asas, iaitu kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. Ini penting, saudara. Sebab ini yang selalu dipesankan oleh peguam saya. Katanya semalam saya melontarkan pandangan, dia kata tak bagi tahu pun yang ini. Tapi, saudara, kalau anda mempunyai pandangan, anda mempertikaikan, saudara, maka saya harapkanlah gunakan bahasa yang terbaik, iaitu bahasa yang penuh dengan menggambarkan wibawa bangsa kita, bangsa yang berhemah. Jangan gunakan bahasa yang celupar, saya tidak izinkan, saudara. Ingat, saudara, kita adalah warga cinta damai. Bila ada masalah, saya lontarkan pandangan saya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Prinsipnya kita, we must agree to disagree, saudara. Jelas, saudara, ya? Hari ini, semalam hujan di sekitar kawasan rumah saya, di Kuala Lumpur, petang. Awal pagi, panas. Tapi hari ini juga begitu, saudara. Hujan dan disusuli dengan ribut petir. Bagaimanapun belum ada laporan banjir, saudara. Tetapi saya membuat laporan setakat jam 4 petang tadi, banjir di Johor tiba-tiba dah ada naik balik, saudara. Ada kawasan yang susut, tapi ada kawasan yang tiba-tiba meningkat balik. Jadi antaranya itu kawasan daerah Batu Pahat. Saya mendapat perkabaran bahawa menurut pihak polis, bahawa banjir di Batu Pahat, dia kata, dijangka berlarutan sehingga seminggu. Menurut Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Assistant Commissioner Ismail Dollah, katanya paras air banjir mungkin akan surut sepenuhnya
jika cuaca kekal cerah sepanjang tempoh minggu ini. Tapi situasi bencana termenung. Dia tak turun, tak naik. Situasi bencana termenung yang melanda daerah Batu Pahat berpunca daripada pergerakan air dari tanah tinggi yang membanjiri kawasan rendah. Selain itu, tambahnya fenomena air pasang besar yang berlaku sekitar jam 12 tengah hari dan 12 tengah malam. Ini yang memburukkan keadaan di Batu Pahat, saudara. Jadi setakat hari ini, petang tadi, saudara, masih lagi pihak polis melihat trend air meningkat di Batu Pahat. Dengan adanya kawasan baru dilaporkan terjejas, seperti kawasan di Senggarang, kawasan Minyak Beku. Jadi fenomena air pasang besar ini telah berlaku lebih kurang 2 hari yang lalu. Ia berlaku pada jam 12 tengah hari dan 12 tengah malam, saudara. Katanya purata bacaan paras air di sungai meningkat pada kadar 3 meter. Ini disebabkan fenomena air pasang tersebut. Jadi menurut Tuan Ismail Dollah, fokus operasi bantuan bencana di kalangan pihak polis kini terarah kepada kawasan-kawasan yang lebih berisiko tinggi yang akan dilanda banjir. Kita telah pun alih kekuatan kita ke taman dan perkampungan berhampiran di Sungai Simpang Kiri, kerana ini memandangkan aliran air daripada Sungai Simpang Kanan di empangan Bekuk dan empangan Sembrung mengalir dan akan bertambung di sungai, sekaligus menyebabkan limpahan air berlaku di kawasan pesisirnya. Setakat jam 4 petang tadi, Batu Pahat kekal sebagai daerah paling teruk terjejas banjir dengan jumlah 37,563 mangsa direkodkan. Kesemua mereka ini ditempatkan di 112 buah pusat pemindahan sementara yang beroperasi di sekitar Batu Pahat. Saudara, teman-teman yang berhampiran kawasan Batu Pahat, kalau ada sempat, waktu dan sebagainya, jenguk-jenguklah kawan kita, saudara, teman-teman kita, saudara kita. Baik, saudara, itu laporan banjir. Ketina Johor, ada kawasan yang susut, ada kawasan yang masih lagi belum boleh direkodkan sebagai suasana susut sepenuhnya. Saudara, ekonomi kita nampak gayanya. Laporan daripada Bernama saya terima petang tadi, ringgit nampaknya ditutup agak rendah berbanding dengan dolar Amerika. Dan ini membayangkan situasi jajaran terhad. Selalunya hari Jumaat ni selalu saya akan nyatakan berapa jajaran wang ringgit dan sebagainya. Kerana setakat jam 6 petang tadi, saudara, ringgit susut kepada RM4.51.8. Saudara, jika ini lebih kurang RM4.52 untuk $1 Amerika. Berbanding pada semalam, iaitu RM4.517. Tapi hari ini, petang tadi, RM4.518. Jadi, selaku Ketua Penganalisa Pasaran dan Kewangan Sosial Bank Muamalat, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, purata pendapatan setiap jam dijangka meningkat sebanyak 4.7% tahun ke tahun pada Februari 2023 daripada 4.4% pada bulan sepenuhnya. Jadi, katanya pertumbuhan gaji tinggi, bermakna Reserve Persekutuan Amerika Fed dijangka mengetatkan lagi dasar monetorinya yang memungkinkan menaikkan kadar 50 mata asas. Jadi ringgit diniagakan kebanyakannya rendah, saudara, berbanding mata wang lain. Unit tempatan susut berbanding dengan pound sterling, iaitu RM5.41 bagi 1 pound. Begitu juga hari Khamis RM5.36, tapi petang tadi RM5.41. Ia turun berbanding euro, iaitu RM4.78 bagi $1, RM4.78. Bagaimanapun ringgit agak meningkat sedikit berbanding dengan yen. Bagi unit tempatan, memang untuk pertukaran dengan rupiah nampaknya ada sedikit kesan kenaikan, iaitu bagi setiap RM1 wang Malaysia kita berjumlah RM292.3. Tapi Singapura nampaknya mengukuhkan dia punya nilai mata wangnya. $1 Singapura bersamaan dengan RM3.33, saudara. Kalau ini berterusan, saya khawatir, ini tentulah agak tenat juga bagi mereka yang mengimport makanan. Kerana kedudukan ringgit kita yang tidak stabil, tentulah pengimport makanan kita kebanyakan kita import. Tambah-tambah lagi kita akan menghadapi bulan puasa dan perayaan Hari Raya Aidilfitri. Ini yang menggusarkan saya. Kita mengharapkan agar Kementerian
Kewangan dapat mencari kaedah bagaimana memperkukuhkan ringgit kita. Di samping itu, Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, fikirkanlah, berbincangkanlah bagaimana kita nak mengekang agar harga barangan tidak terus mencanak. Tambah-tambah lagi menjelangnya bulan puasa ini, saudara. Itu saya haraplah saudara Yang Berhormat Datuk Salahuddin Ayub selaku menterinya memikirkan. Kerana saya khawatir sebab bila wang ringgit kita bertambah tidak kukuh, tentulah barang keperluan yang kita import dari luar negeri akan meningkat. Okay, saudara, itu kedudukan ekonomi. Kita masuk bab politik. Nampaknya hari ini, saudara, Mahkamah Tinggi mengekalkan iaitu Datuk Radhi Jidin kekal sebagai ahli parlimen di Putrajaya apabila mahkamah membatalkan petisyen yang dibuat oleh Datuk Ahmad Faizal Abdul Karim. Kerana katanya bahawa Ahmad Faizal gagal membuktikan wujudnya kegiatan rasuah yang membabitkan Yang Berhormat Radhi mengikut Seksyen 32 dalam kurungan C Akta Kesalahan Pilihan Raya. Artinya, saudara, kedudukan Radhi Jidin kekal sebagai ahli parlimen Putrajaya. Beliau menewaskan Yang Berhormat Mulia Tengku Adnan pada pilihan raya yang lalu. Baik, saudara, dalam suasana begitu, saya agak tertarik dengan kenyataan Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof selaku Ketua Pengarah JKOM, Jabatan Komunikasi Pejabat Perdana Menteri. Katanya bahawa Tan Sri Muhyiddin telah didakwa atas tuduhan rasuah berkaitan dengan dana jana wibawa di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009 dan Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram. Jadi beliau menjelaskan jana wibawa ini adalah program pemerkasaan kontraktor Bumiputra Berwibawa yang diluluskan oleh kerajaan pada 12 November 2020 semasa Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Tujuannya adalah untuk mempercepatkan pelaksanaan projek kerajaan serta meningkatkan kapasiti kontraktor Bumiputra dalam industri pembinaan. Jadi menurut Dr. Muhammad Yusof Agus, dia kata terdapat 56 projek. Beliau sebagai Ketua Pengarah Komunikasi Jabatan Perdana Menteri tentulah mempunyai banyak keterangan dan juga faktanya. Dia katanya terdapat 56 projek di bawah program Jana Wibawa bernilai 6.3 bilion dan dilaporkan bersatu menerima sumbangan lebih 300 juta daripada kontraktor bagi projek tersebut. Susulan itu, SPRM bertindak membekukan akaun bersatu. Katanya dahulunya semasa Datuk Seri Najib bergelumang dengan kes tempatan untuk membersihkan dirinya. Tapi mereka mendakwa, tuduhan katanya adalah dia tidak mendakwa pun ketuduhan itu, tuduhan politik dan sebagainya. Sedangkan semasa Tan Sri Muhyiddin dibawa ke Ibu Pejabat SPRM untuk disiasat, penyokongnya menjerit, lawan kezaliman, tolak BN, tolak Anwar penendam, hidup Abah, hancur Anwar, hancur PH, bangkit Melayu dan bangkit Islam. Itu antara lawangan yang dilontarkan oleh pengikut-pengikut. Apa yang zalimnya kerajaan sekarang ni? Tanya Profesor Dr. Agus. Saudara, apa yang zalim sekarang ni? Sejak awal lagi, Perdana Menteri telah menyatakan tidak akan campur tangan dalam kes sebegini dan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menyiasat dan jika ada bukti mendakwanya. Jadi, beliau hairan ada yang menyatakan dakwaan itu tidak adil. Apa yang tidak adilnya apabila semua yang terlibat dalam penyiasatan dan pendakwaan ini, Ketua Pengarah SPRM, Peguam Negara, Ketua Polis Negara, Ketua Hakim Negara, adalah orang yang dilantik sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Kalau semua mereka ini dilantik oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, bolehlah dikatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarah ke orang dia. Ini berlaku zaman Dr. Mahathir dulu, dia lantik orang dia semua. Orang yang tak macam Latifah Koya pun dilantik sebagai Ketua Pengarah SPRM. Jadi menurut Dr. Agus, dia kata saya heran.
Jadi saya beliau risau dengan sentimen untuk meletakkan kesalahan pendakwa itu ke atas bahu Perdana Menteri. Lebih risau lagi apabila kumpulan penyokong Tan Sri Muhyiddin menggunakan isu agama dan kaum untuk menarik simpati orang Melayu. Kenyataan seperti dakwaan terhadap Tan Sri Muhyiddin bersifat dendam, ataupun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional takut pada sokongan orang Melayu, ataupun dakwaan terpilih untuk mengalih perhatian bagi menutup isu ROS, ataupun menyeru orang-orang Islam bermunajat. Tadi pun saya dengar juga, saya tengok dalam TikTok, mereka berdoa, tapi saya heran pula macam mana imam tu, saya refer balik, anda boleh buka dalam rakaman media sosial, imam dia kata antara doa bacaan, saya terkejut, dia kata, ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah kami daripada kezaliman Perikatan Nasional. Ini kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan perpaduan. Tan Sri Muhyiddin adalah kerajaan Perikatan Nasional. Bila imam tersalah, mungkin tersalah lah saudara. Terbaik bagi saya, segala-galanya digerakkan hati, tak tahulah. Jadi kepada penyokong Tan Sri Muhyiddin dan Perikatan Nasional, beliau menasihatkan supaya bersederhana. Hadapilah dakwaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu pun menghadapi keadaan. Datuk Seri Najib pun menghadapi keadaan yang sama. Jadi sekarang ni, tak perlulah kita mengatakan itu dan ini terhadap Perdana Menteri. Secara dalam keadaan sekarang ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga turut mengulas. Beliau mengatakan beliau tidak campur dalam urusan Suruhanjaya pencegahan rasuah. Begitu juga katanya tindakan SPRM memanggil pengurusi Perikatan Nasional itu pada Khamis untuk siasatan adalah di bawah bidang kuasa agensi berkenaan. Walaupun semua agensi termasuk pejabat pegawai negara telah diarahkan untuk melihat kepada semua kes yang berkaitan dengan rasuah. Bukan satu, banyak lagi saya. Jadi kata Seri Anwar Ibrahim, dia kata kena lihat dulu ada kes ataupun tidak. Ini urusan SPRM. Sampai sekarang, sampai hari ini katanya dia tak tahu. Akhirnya hari ini kita lihat bagaimana Tan Sri Muhyiddin telah pun dibawa ke muka pengadilan. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga selaku Menteri Kewangan menjelaskan pendakwaan kes SPRM melibatkan program Jana Ekonomi Pemengkasaan Kontraktor Bumiputera Wibawa, Jana Wibawa, dan projek Tebatan Banjir adalah berdasarkan dokumen Kementerian Kewangan. Jadi dalam mengulas dakwaan tersebut, macam pihak mengatakan itu, ini dan ini, beliau menyifatkan tindakan SPRM terhadap Tan Sri Muhyiddin bermotifkan politik adalah tidak benar. SPRM bulan lalu telah pun membekukan akaun mereka, saudara. Saya juga ingin menarik perhatian anda. Kenyataan ini saya agak menarik juga, saudara. Ini kenyataan daripada Ketua Perangan Saudara Hisham Jalil. Katanya dia mendengar kabar angin. Kabarnya lah mengatakan bahawa bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin bakal menghadapi ada beberapa tuduhan yang lain. Dan kabarnya ada lagi rupanya saudara yang akan didakwa. Jadi katanya nampaknya kluster mahkamah ni akan bertambah. Sebab menteri-menteri yang dahulu dalam kerajaan Perikatan Nasional, di bawah kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri juga bakal menghadapi siasatan. Ini keadaannya. Jadi saya haraplah kita harus berlapang dada, tunggu saja. Cuma saya nak mengharapkan saudara, jangan kita mentertawakan apabila seseorang itu mendapat musibah. Saudara, saya minta begitulah saudara. Dan begitu juga saya menerima kenyataan rasmi sebelum saya mengulas tentang pembicaraan hari ini. Kerana Suruhanjaya Pencegahan Rasuah telah menegaskan bahawa siasatan terhadap beberapa individu berhubung kes program Jana Ekonomi Pemengkasaan Kontraktor Bumiputera Berwibawa ataupun Jana Wibawa dilakukan secara bebas tanpa campur tangan mana-mana pihak. Ini kenyataan SPRM. Dia kata siasatan terbabit adalah berdasarkan bukti serta maklumat yang diperolehi agensi penguatkuasa itu sendiri. Jadi menurutnya kertas siasatan yang dilengkapkan dirujuk pada Jabatan Peguam Negara untuk kajian dan pertimbangan sewajarnya. Jadi proses siasatan itu adalah bebas daripada sebarang campur tangan mana-mana pihak.
Justru itu Tuan Mahan mengatakan siasatan SPRM dilakukan atas arahan pihak tertentu dan bermotifkan politik adalah tidak benar sama sekali. Dan kata ni Tan Sri Azham, kata SPRM seolah mau menjejaskan imej SPRM. Saudara, begitu juga saya dapat kenyataan daripada Peguam Negara. Saya kena ingat ya, Ketua Pengarah SPRM orang yang dilantik oleh Tan Sri Muhyiddin. Peguam Negara orang yang dilantik era waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Saudara, jadi Jabatan Peguam Negara ataupun AGC, Attorney General Chambers, AGC menegaskan keputusan untuk mengenakan pertuduhan terhadap mana-mana individu adalah berdasarkan keterangan dan fakta daripada hasil penyiasatan. Menurut Peguam Negara Tan Sri Idul Harun, ia bukan disebabkan desakan oleh pihak tertentu atau faktor lain. Keputusan dibuat dengan adil berdasarkan keterangan dalam kertas siasatan tanpa memihak kepada sesiapa pun. Jadi beliau mengatakan berlandaskan trust integriti bagi memastikan mangsa, saksi, tertuduh dan orang awam memperoleh keadilan sewajarnya selaras dengan bidang kuasa Peguam Negara yang diperuntukkan di bawah perkara 145 dalam kurungan 3 Perlembagaan Negara. AGC saudara, ataupun pejabat Peguam Negara menafikan tomahan wujudnya pendakwaan terpilih ataupun selective prosecution yang bermotifkan politik ataupun penginayaan terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan di bawah mana-mana peruntukan undang-undang. Sekiranya terdapat keterangan bukti kukuh bahawa mana-mana individu telah melakukan kesalahan di bawah mana-mana peruntukan undang-undang, individu terbabit akan didakwa berdasarkan peruntukan undang-undang. Jadi jangan buat sembarangan, saudara. Ini keadaan, saudara. Awal pagi tadi, Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin telah pun didakwa di Mahkamah Seksyen atas 6 pertuduhan, saudara. Saya menjelaskan, saya tak mau nak orang kata nak balun apa tak mahu. Saya nak menjelaskan supaya kita faham. Sebab banyak orang menimbulkan macam-macam persepsi. Dalam soal ini kita harus berwaspada dalam mengeluarkan kenyataan kerana ini menyangkut soal undang-undang, saudara. Kerana Tan Sri Muhyiddin hari ini didakwa di bawah 6 tuduhan. Saudara, 4 kerana menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah berjumlah 232.5 juta dan 2 kesalahan di bawah pengubahan wang haram membabitkan 195 juta. Saudara, bagaimanapun Tan Sri Muhyiddin atau nama sebenarnya Mahiyadin Mak Yassin berusia 76 tahun mengaku tidak bersalah selepas semua pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Azura Alwi. Pendakwaan terbabit menjadikan beliau sebagai bekas Perdana Menteri kedua yang terkenal dengan panggilan Abah didakwa di mahkamah atas kesalahan menerima rasuah dan pengubuhan wang haram. Bagi pertuduhan pertama, Tan Sri Muhyiddin dan juga ahli Parlimen Paguh didakwa menggunakan kedudukannya untuk suapan, iaitu wang berjumlah 200 juta dari Bukhari Equity Sdn Bhd bagi milik Parti Bersatu. Beliau turut didakwa menggunakan kedudukannya untuk satu suapan, itu wang berjumlah 1 juta daripada syarikat Nepturis Sdn Bhd. Itu nak akan dibagi kepada Parti Bersatu. Bagi pertuduhan ketiga, beliau juga didakwa menggunakan kedudukannya untuk satu suapan, itu wang berjumlah 19,500,000 daripada syarikat Mamfor Sdn Bhd. Ini dapatan daripada SPRM, saudara. Pertuduhan keempat pula didakwa menggunakan kedudukannya untuk suapan wang berjumlah 12 juta ringgit milik partinya daripada Azman Yusof. Ada nama individu bernama Azman Yusof. Semua kesalahan dilakukan di Pejabat Perdana Menteri, Blok Utama Bangunan Perdana Putra, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan di Wilayah Persekutuan Putrajaya antara 1 Mac 2020 hingga 20 Ogos 2021. Pendakwaan dilakukan mengikut Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24 dalam kurungan 1 Akta yang sama.
seksyen berkenaan, ini kena jelas saudara, memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun, denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan, ataupun RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi. Bukan RM10,000 yang bawah, mana yang lebih tinggi jika disabitkan kesalahan. Nazimuddin juga didakwa sebagai Presiden Bersatu menerima 122 juta dan 75 juta daripada sebuah syarikat yang dimasukkan ke dalam akaun CIMB milik Bersatu. Kesalahan itu dilakukan di CIMB Bank Cawangan Menara Kuala Lumpur, Jalan Stesen Central, antara 25 Februari 2021 hingga 8 Julai 2022. Ini dapatan daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, saudara. Sebab itu kita kena SBRN kalau disiasat, dia siasat ke akar umbi. Pendakwaan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 dibaca bersama Seksyen 87 kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 yang boleh dihukum di bawah kesalahan yang sama. Jika sabit kesalahan, hukuman penjara maksima 15 tahun, denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai hasil aktiviti haram, atau 5 juta yang mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Prosiding kes diketuai oleh Peguam Cara Negara Datuk Ahmad Tarirudin Mat Saleh, manakala tertuduh diwakili ramai peguamnya, Datuk K. Kumarendran, Rosli Dahlan, Datuk Taqiyuddin Hassan, Cetan Jentemani, Dev Kumarendran, Muhammad Isa Muhammad Basih, Teh Sikun dan Bashar Chelvi. 8 peguam saya. Mahkamah kemudian menetapkan wang jaminan sejumlah RM2 juta, tapi dah dibayar tadi. Kalau tak bayar wang jaminan itu, maka dia terpaksa bermalam lah dalam lokap. Tapi dah bayar RM2 juta, maka dia boleh pulang ke rumah. Bagaimanapun saudara, saya difahamkan iaitu Tan Sri Muhyiddin juga bakal menghadapi satu lagi pertuduhan rasuah di Mahkamah Shah Alam hari Isnin mendatang. Demikian kenyataan itu daripada Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu yang dipetik oleh media sosial. Jadi waktu dia bercakap kepada penyokong di luar komplek Mahkamah Kuala Lumpur, Faizal dengan kesal mengatakan tindakan terhadap Tan Sri Muhyiddin menurutnya banyak berjasa pada negara. Kerana Tan Sri Muhyiddin adalah negarawan. Ya, kita katakan kalau banyak berjasa, Datuk Seri Najib pergi ke mana? Kita tak boleh bermain soal sentimen. Sebab dia kata jika seorang negarawan pun boleh diperlakukan sedemikian, bagaimana nasib rakyat? Kita boleh soal juga bagaimana yang berlaku Datuk Seri Najib. Saya melihat itu keadaannya. Cuma saya nak mengulangi kenyataan saya semalam. Petang semalam waktu saya buat live, apabila ramainya kawan-kawan dan teman-teman Tan Sri Muhyiddin berkumpul di mahkamah menyatakan sokongan dan sebagainya, ingatlah kita pernah mengalami waktu almarhum Datuk Harun Idris yang dibawa ke muka pengadilan. Cerita almarhum Datuk Harun Idris lagi simple, yang korang kata macam tak masuk akal. Tapi bila SBRM masuk, maka tuduhan dibacakan. Apabila adanya kaitan rasuah, maka Datuk Harun kena. Almarhum Datuk Harun Idris, dia sebagai ketua pemuda. Waktu itu pergerakan pemuda UMNO zaman beliau itu menubuhkan syarikat tinju dunia untuk menganjurkan pertandingan boksing antara Muhammad Ali dengan Joe Bugner. Syarikat tinju dunia milik pemuda UMNO, di mana Datuk Harun tidak menjadi ahli lembaga pengarahnya di kalangan ahli exco, dan Datuk Harun telah pun membawa perkara tersebut ke pengetahuan Perdana Menteri Tun Razak waktu itu. Tun Razak kata, almarhum Tun Razak kata, bolehlah buat pinjaman sebab kamu pun sebagai pengurusi bank rakyat. Dan apabila permohonan dimajukan kepada bank rakyat, saudara, dan yang meluluskannya bukan Datuk Harun. Beliau adalah pengurusi saja, tetapi yang meluluskan Datuk Abu Mansur. Ini dalam pembicaraan yang dijalankan. Tak ada kena-mengena. Tetapi kerana pinjaman itu dilakukan oleh pergerakan pemuda UMNO, di mana Datuk Harun sebagai ketua pergerakan pemuda, dan pergerakan pemuda meminjam wang daripada bank rakyat, di mana Datuk Harun sebagai pengurusi, walaupun beliau tidak terlibat dalam kelulusannya, pun sangkut, saudara. Begitu juga, saudara, jangan lupa
dalam kes Hong Kong Shire Bank. Hong Kong Shire Bank ini apabila Hong Kong Shire Bank memberi sagu hati untuk dana politik UMNO Selangor. Ketika itu Datuk Arun sebagai Ketua Perhubungan UMNO Selangor. Dan Esko Kerajaan Negeri yang dipimpin oleh almarhum Datuk Arun meluluskan kelulusan tanah itu 2 keping tanah yang berhampiran. Kerana di tengah-tengah memisahkan 2 keping tanah itu adalah jaluran untuk pejalan kaki, dan minta mohon daripada Esko daripada Kerajaan Negeri Selangor, kerana waktu itu Kuala Lumpur di bawah Negeri Selangor, dan kelulusan untuk mengizinkan dicantumkan tanah tersebut membolehkan Hong Kong Shire Bank membangun bangunannya. Dan apabila Hong Kong Shire Bank memberi derma politik ataupun dana politik sejumlah 250,000, Datuk Arun tak ambil 10 sen pun. Not even a single cent. Tapi kerana waktu permohonan dibuat, Datuk Arun sebagai Ketua Perhubungan UMNO Selangor, dan beliau juga adalah sebagai Menteri Besar Selangor, di mana Esko meluluskan. Kena saudara. Tak pasal-pasal 6 tahun. Ini keadaannya saya faham bagaimana kita menilai kes Tan Sri Muhyiddin ini. Begitu juga apa yang berlaku Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim, kes pertama tu tuduhan liwat dan sebagainya tak ada pun dapat dibuktikan oleh mahkamah. Tetapi kerana apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta Tan Sri Musa Hassan waktu itu sebagai pegawai polis untuk turn down ataupun memanggil Umi Hafizah supaya fikir-fikirkanlah. Jadi perbuatan Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta ketua polis, bukan ketua polis, pegawai polis supaya menyelesaikan isu tersebut dianggap sebagai rasuah. 6 tahun saudara. Itu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hanya jumpa Tan Sri Musa Hassan, dia kata, tolonglah kes ni, bagi tahu kat Umi lah. Yang sudah tu sudahlah. I don't mind to forget and forgive. Sebab Umi Hafidah yang membongkar mengatakan adanya lewat dan sebagainya. Dan kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim minta, kerana waktu itu dia sebagai Timbalan Perdana Menteri dan selaku Menteri Kewangan, tak ada rasuah pun saudara, pun di bawah akta rasuah. Kali ini Tan Sri Muhyiddin menghadapi suasana tersebut. Jadi itulah keadaannya. Saya nak bagi tahu kepada saudara, sebab itu bila saya memberi pencerahan ini, kita harus faham dan dapat menyedari keadaan sebenarnya. Saudara, memang orang nak bertanya ini sekarang sebab dakwaan yang dihadapi oleh Tan Sri Muhyiddin, kerana kesnya mendapatkan suapan jumlah 232 juta dan hasil aktiviti haram 195 juta untuk manfaat kerjaya politik beliau dan rakan-rakan politiknya. Suapan berjumlah 232 juta itu ialah 200 juta daripada Bukhari Equity, 1 juta daripada NAB Turis dan Berhad, 19.5 juta daripada Mamfors dan Berhad, dan 12 juta daripada Azman Yusof. Siapa Azman Yusof ni saya? Individu. Azman ialah Presiden Persatuan Kontraktor Bumi Putera Malaysia yang mengatur projek-projek darat nego jana wibawa kepada kontraktor-kontraktor. Katanya mesra PBM. Itu pula lah dia akan menjawablah dengan SPRM. Saudara, ini gambarannya. Kita harus berlapang dada, tunggu. Saya tak mau menuduh dan kita jangan menjatuhkan hukuman. Itu saya cuma melaporkan apa yang dibentangkan fakta kes yang ada di mahkamah. Jangan sesekali kita mendahului mahkamah menjatuhkan hukuman ataupun persepsi rakyat. Saya tak setuju benda itu. Sebab itu apabila apa yang dialami oleh Datuk Seri Najib, apa yang dialami oleh Datuk Seri Zahid Hamidi, saya mati-matian menentang sebarang usaha menjatuhkan hukuman persepsi. Tunggu apa keputusan mahkamah, saudara. Sekarang ni Datuk Seri Najib dikabarkan sekarang ni beliau berada dalam penjara dan beliau juga difahamkan sedang membuat pengajian untuk peringkat PhD. Tak ada buat apa dalam penjara tu, dia buatlah meneruskan pengajiannya dalam bidang ekonomi. Bagaimanapun hari ini katanya Datuk Rosmah Mansur telah pun menarik balik rayuan untuk menggugurkan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Zaini Zamazlan yang kini menjadi Hakim Mahkamah Rayuan
daripada mendengar kes pengubahan wang haram dan penggalakan cukai yang dihadapinya. Berdasarkan notis pemberhentian yang difailkan oleh Tuan Gitam Ram pada 1 Mac lalu, Datuk Seri Rosmah Mansor selaku perayu menarik balik rayuan itu yang difailkan pada 29 April. Jadi keadaan ini kita akan lihatlah perbicaraannya. Tak juga jangan kita menjatuhkan hukuman saudara. Itu keadaannya. Jangan kita mengatakan bersalah. Biarlah pihak guaman yang menentukan saudara. Baik saudara, itu bab perbicaraan. Saya nak cakap lebih pun dengan saudara, kadang-kadang seriau juga boleh contempt of court. Tapi yang menjadi permasalahan rakyat hari ini adalah persoalan apabila semalam Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam penggulungan bajet, beliau menyatakan berhubung dengan pengeluaran wang KWSP, dia kata nak keluar 100% penggunaan daripada tabung itu tak boleh lah. Kenapa tidak? Dia kata dia boleh menimbangkan supaya KWSP menjadi penjamin kepada mereka yang berkelayakan, yang bersasar untuk memohon pinjaman daripada bank dan dijamin oleh KWSP. Banyaklah orang mengatakan macam-macam perbahasan. Ada mengatakan kalau tak bayar, artinya wang dalam KWSP itu akan diambil lah untuk membayar jumlah wang yang dipinjam. Saya kata apa masalahnya kalau ambil sekarang pun sama juga. Ini masalah. Ada pula mengatakan bahawa kalau dengan bank maka faedahnya tinggi. Sedangkan saya lihat minggu lepas KWSP telah mengumumkan dividennya 5%, 56%. Sedangkan faedah bank selalunya antara 3 ke 4%. Jadi kita bermain dengan persepsi. Dan saya melihat apabila usaha nak dibuat benda begini pun tak boleh. Jadi apa keperluan kita? Apa kehendak kita? Apakah kita nak minta juga supaya KWSP mengeluarkan juga? Suka tak suka, keluar jugalah. Soal kurang tak kurang simpanan kami, itu kami tak ambil peduli, kami nak duit kami. Ini masalahnya saya katakan. Apabila dijadikan usaha salah satu cadangan. Saya dulu pun saya dah buat cadangan dalam 2-3 minggu dulu. Saya katakan yang terbaiklah pandangan saya, KWSP jadi penjamin kepada pinjaman. Tapi apakah anda niat bila pinjam dari bank tu tak nak bayar? Ini masalah lah. Kalau ada niat nanti aku pinjam duit, apa susah lagi. Kerana pinjaman ini ada jaminan daripada simpanan aku. Jadi artinya ada perasaan untuk tidak bayar. Susah lah begitu saya. Sedangkan matlamat kita untuk menyelesaikan masalah. Perdana Menteri dah faham bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini, di mana rakyat begitu terkesan. Beliau juga faham. Antaranya, tapi kalau tak nak, terpulanglah. Ini keadaannya saudara. Saya faham bagi mereka terlibat. Tapi janganlah kita memandang ataupun ikut dengan pandangan orang yang bukan-bukan. Cuba kita fikirkan. Dalam keadaan sekarang ni, boleh buat pinjaman, dapat. Minta 30,000. Bukan banyak pun. Jangan ambil semua. Minta 30,000 ataupun 60,000. Tapi masalahnya, kerana dalam simpanan ada 20,000, nak juga minta 20,000. Itu tak boleh lah saudara. Matlamat kita apa? Matlamat asalnya supaya mereka boleh mengeluarkan simpanannya secara bersasar sekitar 10 ke 20%. Kalau itu matlamatnya, biarlah kumpulan wang sembang pekerja menjadi penjamin untuk pinjaman daripada bank, ambil duit daripada bank. Artinya simpanan anda dalam KWSP, tabungan anda tak terusik. Dapat wang daripada bank, bolehlah buat meniaga, meneruskan kehidupan, bayar balik nanti. Faedah bank setahun 3 atau 4%. Dan faedah kumpulan wang sembang pekerja 56%. Jadi terpulanglah. Saya cuma bagi pandangan. Kalau nak keluar juga, keluarlah. Saya tak tahu, itu terpulanglah. Sebab ini memanglah orang cakap dah bawa akta EPF, akta KWSP dan sebagainya. Saya tak mau campur tangan dalam soal itu saudara. Bagi saya melihat, saya nak mencari penyelesaian terbaik untuk rakyat. Dan sekarang ni kita nak menghadapi musim ini bulan puasa dan hari raya. Nanti orang kata keras-keras hati dengan apa pun tak dapat. Itu masalah. Pulanglah pada saudara. Saudara, bagaimanapun, kita masuk bab politik lah. Jangan lupa saudara, ini penceritaan terakhir ni. Kerana besok pergerakan wanita, pergerakan puteri, pergerakan pemuda UMNO akan mengadakan perhimpunannya. Semalam saya dah jelaskan senarai-senarai apa semua. Saya rasa tak adil lah kalau saya tak menyantuni tentang persidangan, pemilihan pergerakan pemuda, pergerakan wanita dan puteri UMNO.
Tak adil saya sikap begitu. Takkan saya santuni pemuda saja. Sebab sejajar dengan kenyataan yang Muhammad Datuk Seri Presiden, dia kata bahawa beliau mengharapkan agar setiap calon-calon bertanding janganlah menggunakan dana cai, jangan guna wang dan sebagainya. Elakkan parti yang boleh merosakkan saudara. Jadi saudara, saya untuk bersikap adil saudara. Saya sudah nak marah-marah lah pada saya rasa saya melihat bahawa pergerakan Puteri UMNO besok akan mulakan persidangannya. Terdapat 2 calon untuk pengurusi tetap, iaitu Farehah binti Wasli dan A. Puteri UMNO ni nama-nama yang dapat tangan saya saudara, pelik-pelik. Dia tak penuh. Saya tak tahulah, yang saya datang pada saya mungkin mereka daftar pakai nama itu gambarnya. Iaitu saudara AY. Kemudian untuk timbalan pengurusi tetap Syahwena Freya, Zolika Abdul Muttalib. Timbalan pengurusi tetap ada 6 saudara. Pengurusi tetap Sis Ilin. Oh tidak, untuk ketua pengurusi UMNO, iaitu ada 6 orang yang bertanding, iaitu Sis Lin. Nama saudara, Sis Lin. Kemudian Dr. Masliha Alung, pakai nama itu je saudara. Nombor 4 yang Muhammad Dira Abu Zahar. Nombor 5 Fadwah, itu Wawa Anwar. Yang ke-6 Awin. Itu je nama saudara. Naib Ketua Puteri Leha Farhana Eva. Saudara, saya lupa juga nak menjelaskan bahawa menantu saya pun dia masuk juga saudara. Kabarnya menantu saya dia bertanding untuk taklah apa pun. Dia bertanding jawatan ahli jawatankuasa Pergerakan Pemuda UMNO untuk UMNO Titiwangsa. Syahzrin Muhammad Hafiz Idris. Dia menawarkan diri untuk bagi jawatan kuasa dan juga perwakilan untuk G2. Tapi tak tahu nombor berapa, tak sebut pun. Saya doakan saudara Syahzrin Muhammad Hafiz bin Idris dapatlah diterima oleh ahli-ahli pemuda UMNO dalam bahagian Titiwangsa. Berbalik pada Ketua Puteri UMNO, jawatan Naib Ketua Puteri ada 3 calon, iaitu Leha, nombor 2 Farhana, nombor 3 Eva. Esko nak pilih 20 orang saudara, tapi yang bertandingnya 42 orang. Nama pun macam tu juga saudara. Saya kena jelas saudara. So, Nur Arina, Salama, 5. Yang calon nombor 4 Najwa Khalid, nombor 5 Nurul Syifa, nombor 6 Diana, nombor 7 Puteri Yaya, nombor 8 Hasnul Hafiz, nombor 9 Nur Fazrin, nombor 10 Raja Sarah binti Raja Petra. Ini benar, dia kata dia nombor 10, anak Raja Petra yang selalu buat live saudara. Nombor 11 Engku Juliana, nombor 12 Nur Akmal Muhammad, nombor 13 itu Wan Afifah binti Jaafar, nombor 14 Puteri Dayang Nur Azlin, nombor 15 Syida, nombor 16 Ika. Main nama sekat-sekat itu saya pun tak tahu saudara. Dia tak bagi nama penuh. Nombor 17 Syaninah binti Sani, nombor 18 Siti Norain Nasihan, nombor 19 Wani Kira, nombor 20 Siti Fairuz Osman saudara. Itu yang dapatan saya saudara. Macam juga nombor 21 Noriana. Saya rasa Noriana ini anak Datuk Seri Najib saudara. Anak Datuk Seri Najib, Puan Noriana menawarkan diri untuk bertanding jawatan Esko Puteri UMNO. Kemudian 22 Haryani Yana bertanding mendapat nombor 21 saudara. 23 Cik Shah, 24 Siti Sareha, 27 Nek Zakira, nombor 28 Nurul Ashikin, nombor 29 Fazil Kamarudin, nombor 30 Nur Syahira binti Khalid, 31 Norma Abdullah. Ini nama-nama begini saudara, saya kena sebut kalau tidak tak adil kalau saya tak sebut nama-nama mereka. 32 Nur Aisyah binti Rahmat, 33 Nur Sabarina, 34 Wan Nurul Huda binti Wan Ikmal, 35 Cik Syai SHY Cik Syai saya. 36 Amira, 37 Aisyah Rahman, 38 Nur Syafiqah, 39 Efi Lestari, 40 Nur Diana, 41 Rina Awiliyatul Imani dan 42 Nur Zakiah. Itulah 42 calon-calon yang bertanding untuk merebut 20 jawatan. Teman-teman, anda semua yang hadir di mesyuarat besok, jangan lupa
Untuk jawatan Esko Puteri 20, pemuda pun 20, wanita pun 20. Jangan pangkah lebih. Saudara, saya ni sekejap lagi saya santun yang lain. Sebab saya perlu berlaku adil. Sebab saya semalam dah sebut senarai pemuda, hari ni puteri, dan ini wanita pula. Pengurusi tetap ada 2 calon, Puan Sharifah Aminah dan juga Halimatun Sa'diah. Timbalan pengurusi tetap ada 4 calon, iaitu 1 Nur Hayati Ramli, nombor 2 Siti Suhailah, nombor 3 Dr. Azizah binti Johor, mantan Ketua Wanita UMNO bahagian Lumut, ya. Nombor 4 Dayang Sabrina binti Pangeran Jaafar. 4. Untuk Ketua Wanita, pertembungan 2 penjuru, iaitu Datuk Noraini binti Ahmad dan Tan Sri Syarizat Jalil. Bagi Naib Ketua Wanita, juga pertembungan 2, Datuk Rosni nombor 1 dan Datuk Nurliza binti Abdul Rahim. Bagi Esko Wanita nak pilih 20, tapi yang bertandingnya saudara 61 orang. Saya kena baca jugalah saudara untuk berlaku adil. Supaya saya tidak disebut tak adil. Esko Wanita nombor 1 Samsidah, saya sebut 1, 2 dia apa semua, saya yang marah, ya. 1 Samsidah binti Amir, nombor 2 Wahida Farus, 3 Nur Fariza Makno, 4 Rozilah Zainuddin, 5 Nazriah Ngasari. Ini dia dulu bekas Esko Puteri UMNO, isteri kepada Setiausaha Kerja UMNO Malaysia, iaitu Nazriah Ngasari. Nombor 6 Sri Rahayu, nombor 7 Julita Ilhani, nombor 8 Azizah Harun, nombor 9 Nur Azita Abdul Rahman, nombor 11 Nurul Hidayah Ahmad Zahid. Ini anak presiden ni, nombor 11. Nombor 12 Nik Suryani, 13 Haryati Hamzah, 14 Latifah binti Aliyaru, 15 Nur Aziah Sa'dun, 16 Haslinda Saleh, 17 Hajar binti Abdul Rahman, 18 Hasnah Dain, 19 Ida Murni Zakaria, 20 Jumaiyah binti Masdi, 21 Latifah Omar, 22 Musliati Muslim, 23 Siti Hajar, 24 Madiha Abdul Aziz, 25 Hisham Syuhaili, 26 Nas Azra, 27 Salina binti Samsudin. Saudara, 28 Fahariah Ahmad Nordin, 29 Jun Artisha, 30 Rashidah binti Ismail, Fadilah binti Sarbi, 32 Nora Shikin, 34 Masyitah binti Ibrahim, 35 Nur Sabarina, 36 Nuriah binti Daud, 37 Wan Nur Ashikin, 38 Safariah binti Awangah, 39 Safiah binti Sidik, 40 Rosli binti Abdul Rahman. Saya terpaksa sebut nama saudara, mungkin yang musim perkenalan ramai wanita wanita yang tak berkesempatan diperkenalkan nombor-nombor dan sebagainya. Ini nak mengelakkan berkempen yang bukan-bukan saudara, ya. Saudara 38 Safariah binti Awangah, 39 Safiah Sidik, 40 Roslin Abdul Rahman, 41 Halimah Muhammad Sadiq. Oh, ni Kak Limah Sidik ni mantan menteri, mantan timbalan menteri, mantan menteri. 42 Sharifah Azizah, 43 Habibah binti Yusuf, 44 Tuminah binti Kadhi. Ni ahli Dewan Negeri yang baru di Melaka yang menang kawasan baru ni. Puan Tuminah binti Kadhi nombor 44. Sani Abdul Rahman, Roziani binti Ahmad, Husna Abdul Rahman 47. 48 Nur Sirawati binti Mat Nawawi, 49 Puan Kalsum binti Nordin, 50 Zaleha binti Bujang, 51 Tun Dahlia binti Wan Lokman, nombor 52 Hasrul Nizah binti Hasan, 53 Wan Mohalina, 54 Maizatul Akmam, 54 Sabariah binti Zakaria, 56 Zarina Abdul Majid, 57 Zaitun Ma'amin, 58 Asma'iza Ahmad, 59 Nur Aini Muhammad Ali, 60 Nur Mala binti Rasik dan 61 Nur Fadilah binti Alias. Itulah saudara 61 orang yang akan merebut jawatan Esko wanita. Dan saya mengharapkan agar besok saudara kena ingat, besok pagi-pagi datang ke mesyuarat. Anda cuma tak boleh bercakap apa dulu, masuk aja mesyuarat, pengurusi tetap akan panggil dan mulalah mengundi. Undian pertama. Undi pertama itu maka untuk Esko Pemuda 20, untuk Esko Wanita 20, Esko Puteri pun 20 orang saudara.
kita ketepikan dulu apa isu-isu yang kita ni apa teman-teman yang lain. Saya mengucapkan supaya agar warga UMNO khususnya peringkat puteri, pemuda dan wanita selamat bersidang. Jangan lupa saudara, teman-teman di apa Setiawangsa tu jangan lupalah menantu saya yang bertanding. Saya haraplah supaya segala-galanya berjalan dengan baik, dan besok saya akan cuba mengulas. Saya akan bersama-sama dengan saudara Ismi mengulas tentang keputusan pimpinan dalam UMNO. Di samping itu nak mengulas apa yang berlaku dalam perbicaraan. Banyak lagi yang saya tak dapat santuni sebab saya terpaksa ambil masa sedikit untuk menjelaskan pada anda berhubung dengan pertandingan pemuda, puteri dan wanita. Besok ada lagi cerita-cerita yang agak menarik yang boleh kita kongsikan bersama. Cuma saya harap saudara, sekali lagi saya minta sebagai warga cinta damai saudara, kita jangan menjatuhkan hukuman ataupun persepsi rakyat. Bawa saja ke mahkamah dah dianggap bersalah. Jangan. Sebab itu saya katakan, bila anda menuduh Datuk Seri Najib bawa ke mahkamah, salah. Bawa Datuk Zahid Hamidi ke mahkamah, salah. Itu tak boleh saudara. Jadi saudara Syam dia kata undilah calon pemuda nombor 3 esok ya, semua rakan-rakan. Siapa saya tak tahu. Saudara, terima kasih saudara Mak Hasan, saudara Naidi. Selamat maju jaya kepada semua calon-calon masuk bertanding. Saudara Amir Fizi, terima kasih untuk teman-teman. Saya doakan moga anda sayangilah parti kita. Bertanding boleh bertanding, jangan izinkan diri anda untuk membeli wang atau membeli undi, kerana setiap orang, mana-mana pemimpin yang menawarkan jawatan dengan mengulurkan wang, arti dia tidak ikhlas dalam perjuangan. Selamat bersidang. Jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.